Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. Dan yes, kita terus kepada chart. Hari ini 16 hari bulan Jun tahun 2026, hari Selasa, hari kedua dagangan dalam minggu ini. So, kalau kita nak recap balik analisa lepas, for sure dua instrumen kita, Nasdaq dan juga Dow Jones, kita target kita nak sell. Sebab apa? Kita nampak di sini, structure di sini, yes, di sini. So, first zone resistance. Ini kita nak recap balik, kita nak tengok balik kita punya analisa dan kita nak tengok di mana silap dia dan juga apa yang boleh kita perbaiki dan juga sebab kenapa kita punya analisa tu berjaya menghasilkan profit ataupun loss disebabkan kita punya analisa tu tersasar. Okay, so yes, kepada yang memang keep on follow kita punya video-video analisa kita punya video-video sharing, banyak kali saya dah pesan zone yang kita marking sama ada resistance ataupun buy, resistance ataupun support. Okay, zone itu kalau dia cucuk masuk ke dalam zone, sama ada dia menghasilkan profit ataupun zone itu adalah swap zone. Zone tu jarang-jarang sekali zone itu akan langgar macam tu je tanpa ada sebab teknikal. Korang kena faham yang tu. So faham apa yang saya cakap ni, hopefully korang faham. Sebab saya rasa kebanyakan yang follow ataupun tengok kita punya video ni semuanya adalah trader-trader yang berpengalaman, at least 2-3 tahun pengalaman dalam bidang trading. At least you all dah tahu basic knowledge about analysis technical. Okay, bukannya main taram, hantam, buy, sell, tak. Ada sebab kenapa kita nak entry buy dan juga kita nak entry sell. Okay, so kita nak tengok yang pertama adalah resistance sell zone. Ini zone yang pertama yang saya dah marking pada analisa lepas. Kalau tengok di sini, price cucuk and then dia keluar ke dalam zone. Okay, so dia cucuk di sini, dia dah run profit sikit, tapi candle close yang pertama, candle close dia dalam zone. Okay, so dia dah cucuk bawah run profit, kemudian dia close di luar candle and then dia close candle di luar zone and then the next candle pun dia buat memang confirm solid breakout. Dan sesiapa yang tak sempat set BE ataupun terpaksa close profit, memang kat sini dia terpaksa cut loss. And then the next zone apa dia buat? Dia masuk dalam zone and then the profit bermula pada 29609 sampai 29214. So lebih kurang dalam 400 pip dia dah bagi kat sini. Pom. Dan di sini zone re-entry buy. So saya dah mention banyak kali, memang korang kena take note kalau zone yang kita dah marking itu breakout, so automatically, contoh zone resistance breakout, so automatically zone itu dah menjadi zone re-entry buy. Dia dah tak jadi sell zone. Sebab apa? Di sini dia dah tukar jadi swap zone. Korang kena faham dan ingat itu. Okay, so price masuk balik dalam zone dan the main area sini. Korang kena ingat satu benda. Kalau price di sini dia tak buat new low ke bawah, so itu petanda yang trend takkan bertukar. Maksudnya kita nampak daripada bawah ni uptrend, so dia tak buat new low di sini. So once price dah berdatang balik masuk dalam zone, itu dia dah jadi zone yang agak high risk sebab kemungkinan yang dia nak break up itu ada. Okay, so kalau nak entry boleh, tak ada masalah. Contoh sebagai contoh, yang ni dia dah masuk kali pertama, ada profit. Kalau korang nak entry lagi kali kedua boleh, tapi dia agak high risk. Tapi di sini dia dah dapat profit lah. And then the next kali ketiga dia datang, kalau korang entry di sini memang korang akan tercedok sebab candle open pada hari Isnin semalam dalam keadaan upper gap di sini. So untuk hari ni
untuk hari ni dan juga untuk hari ni fokus kita adalah untuk mencari entry buy. So segala sell position di sini adalah dah terbatal. Okay. So kita fokus on buy. Di sini ada satu zone, dia dah breakout. Tetapi dia belum datang balik untuk nak re-entry di zone ini. So saya ambil yang ini. Okay, saya ambil zone yang ini dan saya tukar di sini menjadi support ataupun buy zone di sini. Okay, so kita nampak clearly uptrend sedang mendominasi pasaran dan kita sedang menunggu untuk price masuk balik ke dalam zone yang ada breakout untuk dia nak entry buy. So pada range harga 30284 30217, dia sekarang sedang mencari zon-zon harga paras harga yang tertinggi balik untuk dia nak meneruskan dia punya perjalanan. Okey. Korang kena faham Nasdaq dan juga Dow Jones ini adalah indeks. So indeks saham selalunya memang dia akan keep on membuat uptrend. Sebarang downtrend yang terbentuk itu adalah bersifat sementara. Okey. Itu yang korang kena faham. Baik. So itu cerita di Nasdaq, and then kita nak tengok di Dow Jones di US 30. Pada analisa lepas di sini kita target kita nak sell. Okey, selepas dia membuat kejatuhan, dia membuat re-entry dan di sini price masuk dalam zone and then dia running profit sikit, kemudian dia membuat breakout. So pergerakan Nasdaq dan juga Dow Jones selalunya dia akan bergerak seiring. Kalau kita cari position sell di Dow Jones di Nasdaq, and then kita kena cari juga position sell di Dow Jones. Begitu juga kalau kita nak mencari entry buy, kita kena looking for buy juga untuk US 30. Okay. So yes, the breakout dan di sini dia membuat zone re-entry buy di sini. Re-entry buy di sini dan dia keep on membuat uptrend. Okay, untuk hari ni nampaknya dia dah masuk dalam zone support di sini. So kalau kita nak entry sekarang, kalau kita nak entry buy, dia agak high risk sebab kemungkinan yang dia nak masuk balik ke dalam zone itu ada. So kita marking dulu di sini support ataupun buy zone. So yang bawah ni saya delete. Kita monitor yang ini. Okay, 51682 51612. So get ready di dalam zone untuk kita nak entry pelan-pelan, layer pelan-pelan di dalam zone, sebab kalau tengok dia belum betul-betul cucuk masuk ke dalam zone lagi. Cumanya kalau dia masuk kena keep on monitor, kemungkinan kalau dia breakout dia akan tutup balik gap yang dia open semalam. Kemungkinan zone sini akan valid untuk entry, tapi buat masa sekarang kita target kita nak entry di zone ini sahaja dulu. So get ready ke dalam zone. Kalau nak entry, pastikan korang layer pada lot yang paling kecil, layer setiap 3 ke 5 pip. Sama juga macam Nasdaq. Kalau nak layer dalam zone, pastikan korang layer pada paras harga yang berlainan. Layer makin bawah, makin bawah, makin bawah. Jangan layer pada tempat yang sama. Sebab apa? Kita nak minimumkan loss dan kita nak maksimumkan kita punya profit. Okay? Korang kena ingat itu betul-betul. Okay, kita memang target untuk nak buy Nasdaq dan juga Dow Jones. Hopefully kita punya analisa ataupun kita punya zone ini dapat berjaya menghasilkan profit. Dan juga dia akan naik, dia akan keep on membuat kenaikan. Cumanya retracement tu dia akan sampai ke tidak zone kita ataupun dia terlajak. Itu kita kena keep on monitor once dah ada entry ataupun dah ada position. Kalau korang tak sempat nak tengok chart, letak je pending order, buka sejam sekali. Sebab kita buat analisa di time frame H1, setiap 1 jam candle H1 akan terbentuk dan siap. So cukup untuk korang buat nak tengok sejam sekali. Tapi once dah ada position, kalau korang nak tengok bolehlah. Cumanya korang kena monitor di time frame yang lebih kecil. Structure apa yang dia buat? Adakah structure downtrend ataupun structure uptrend? So kalau kita ada buy position, kalau time frame yang lebih kecil membuat uptrend di time frame yang lebih kecil, korang boleh hold je korang punya
position tu. Okay. So, saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage show risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan UL punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.